Hai. Seingat saya dah nah. Seingat saya selepas daripada berdoa itu kita habis perbahasan kita sebelum ni. Oh ya. Masa. Baik. Maka di dalam doa ini para ulama meletakkan garis panduan bagi kita untuk mendahului adab dahulu daripada hajat kita. Kerana adab itu adalah puncanya makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pemberiannya Allah itu melebihi daripada apa yang kita hajati. Apa yang kita hajati. Maka yang dihajat kadang-kala sedikit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sikitlah, kita makhluk. Sikit sangat benda tadi Allah boleh buat bila-bila waktu sahaja. Tak susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kaca matanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Allah bagi spek, daripada sudut pandangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sudut pandang kita besar perkara tersebut, maka memerlukan satu jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan jalan doa. Maka ulama menyebutkan mereka yang berjaya mengamalkan adab-adab yang telah kita syarahkan. Kalau mengaji hadis, dia ada dua benda. Kalau kita mengambil sanad, sanad kita kena tahu ada dua perkara. Pertama, sanad disebut sanad riwayah. Yang kedua disebut sanad dirayah. Riwayah, dirayah. Riwayah, dirayah. Apakah dia riwayah? Sanad yang diambil umum. Secara lughawiyah hanya kita bahas secara bahasa adalah umum. Maksudnya kita ambil sanad itu, para ulama menyebutkan hanya mengambil sanad itu sahaja, tidak dengan syarahnya. Maka kalau sanad tadi diberikan dengan syarah, tidak disebut dengan riwayah, tapi disebut dengan dirayah. Maka kita bahas kitab ini, kalau kita bahaskan sanad, bukan kita bahaskan riwayah saja, tapi kita bahaskan dirayahnya, yakni syarahnya. Bagi mereka yang berjaya mengamalkan adab-adab ini, dia akan nampak kesan doa tersebut. Pertama. Yang kedua, ulama menyebutkan bukan sahaja dia mendapatkan kebenaran kepada apa yang dia minta, Allah hasilkan. Yang kedua, dia akan dikurniakan oleh Allah kemanisan dalam berdoa. Ini tak semua orang dapat. Bahkan ada orang tak diberi taufik, kekuatan untuk dia doa. Dia tahu doa tu kuat, senjata orang mukmin. Bahkan itu sahaja kalau mengikut. Ni kalau nak bahas lagi panjang lah. Yang boleh bukan mengubah. Ni nak cerita takdir pun, ada takdir yang ta'alluq dan mubram. Dua takdir. Saya lupa istilah dia. Ada takdir yang boleh diubah dengan amalan. Dan ada takdir yang tidak boleh diubah. Itu pada sudut kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tapi dibahas secara hakikatnya, usaha dan ikhtiar kita juga adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang panjang lah, nak bahas tu panjang. Jadi saya tak nak sentuh yang itu. Cuma saya nak beritahu apa? Kekuatan doa ini boleh dikatakan kebanyakan daripada para ulama meletakkan doa ini adalah jalan untuk mengubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mengubah, istilahnya apa yang lebih beradab perkataannya, bukan mengubah. Mengubah pun tak tepat sebenarnya. Kalau bahasa orang lama, menggelincirkan sedikit takdir itu. Menggelincirkan ini, patutnya umur 90, takdir mu'allaq. Mu'allaqnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi pilihan, ada 90 dan 100. Dua-duanya Allah tahu. Tapi pada catatan malaikat Israel, hanya 90 saja. Tapi pada ketika dia berumur 90, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, diangkat takdir tersebut. Ditukar dengan takdir mubram
Ataupun disebut dengan ta'alluq juga para ulama sebut, dia meninggal pada tahun 100 tahun. Umur 100 tahun. Itu nanti kita ambil satu bab, pada waktunya nanti kita akan bahaskan perkara tersebut. Dia berkaitan dengan sifatnya Allah, iradat, qudrah, iradat dan juga ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil ke Allah nak letak perkara tersebut? Adakah bersalahan dengan Al-Quranul Karim? Itu ada pembahasan para ulama. Cuma saya nak sebut di sini, jalan itu disebut oleh para ulama kerana dia adalah amalan dengan Allah, bukan amalan dengan makhluk. Kita minta dengan makhluk, hantar proposal kita, nak panjang umur. Tak boleh, kerana dia bukan amalan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dapat tak? Kepening. Apa benda lah Abang Zik cakap ni. Tak apa, dengar aja dulu Yang abang-abang ni pun belum tentu faham. Dia angguk je. Baik. Fahamkan milik Allah, bukan milik kita. Maka Allah beri faham itu pada waktunya. Ni nak ambil apa Ustaz? Ilmunya. Ilmu tu diikhtiarkan. Apa dia ilmu? Pengetahuan kita terhadap perkara tersebut. Ini kita tahu, belum tentu faham. Tanda faham tu bila kekuatan nak beramal. Dapat? Sampai sekarang kita tak faham sembahyang. Betul? Kalau faham, sebelum azan dah sampai. Sebelum itu lagi. Dengan persiapan mutlak betul-betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saya lah. Saya cakap diri saya ni. Jelas? Maka mohon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ulama menyebutkan mereka yang mampu memegang ataupun mengamalkan secara penuh adab-adab ini, dia akan diberikan perkara yang lebih baik daripada hajat dia tadi. Apa dia? Manis dia dalam melakukan amalan. Saya nak beritahu, sudut pandang awam, orang awam memandang qabul hajat itu lebih besar. Tapi pada sudut pandangan mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun istilahnya dan tasawuf adalah awliyaillah, wali Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali-wali, mereka tidak memandang qabul hajat tersebut. Tidak. Mereka memandang peluang berdoa tersebut. Kan penting tu. Sebab kita bukan kat tempat tu. Dia merasai peluang dia dapat berdoa dengan Allah dengan merintih betul-betul kerana hajat dia. Bukan kerana hajat tadi, tapi peluang dia dapat memohon kerana hajat tersebut. Dia nak dapatkan rasa merintih memohon pada Allah. Itulah disebut dengan kemanisan. Maka para wali, mereka lebih mengutamakan perkara ini. Jelas? Dapat ke? Cik? Habislah aku nak sebut nama. Maka kerana perasaan inilah para wali 24 jam mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada waktu bagi mereka. Sentiasa mana makhluk pun naik. Bukan istilah naik itu Allah di langit, tidak. Tapi dia memandang makhluk itu terus memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah lintasan. Kita kena ada waktu dulu, kena ambil wuduk, kan? Tunggu dulu masuk raudah. Kalau tak dapat masuk raudah, tak adalah doa. Kan kita kan macam tu. Betul tak? Kalau tak dapat sahab pertama, rasa banyak dosa sikit, kuranglah semangat nak doa tu. Betul? Padahal Allah yang sama. Itu ditegur dalam kitab Hikam. Pertama, jangan beriktimat dengan amal. Walaupun kamu ini banyak dosa dengan Allah, tidak tertutup pintu rahmat itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tertutup. Tetap kamu kena mohon. Seperti mana kamu pernah taat dulu. Sama. Dan ini para ulama menyebutkan apabila melihat. Kalau kita mengaji hikam lebih dalam lagi. Orang yang melakukan dosa, kalau dia perasan dengan dosa tersebut, dosa ni antara perasan dengan tak perasan. Saya pernah sebutkan dulu. Ada orang dia tak perasan dosa. Biasa buat? Biasa. Tak perasanlah dosa bang. Kan? Buat-buat. Ya, dia biasa buat. Bila perasan itulah ulama sebut.
kembali balik qalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dia balik-balik pada Allah. Dan ketika dia melihat dosa tersebut sebagai perkara yang keji di sisi Allah dan ada alasan memandang rendah kepada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bermulalah manisnya munajat kepada Allah. Jelas? Maka mereka yang dekat dengan Allah menggunakan wasilah dosa itu untuk dekat pada Allah. Bukan suruh buat dosa. Jelas? Ini bahasa bagi mereka yang ahlul maksiat. Jangan putus asa dengan maksiat tersebut. Jangan. Sebab doa ini bukan milik ahli taat saja. Dia milik ahli maksiat juga untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dalam sikit ni kita bahas ni boleh ke? Dan ulama menyebutkan kadang-kala doa ahlul maksiat itu lebih bermakna dan lebih kuat daripada ahlu ta'ah yang merasakan dirinya taat berbanding orang lain. Jelas? Memandang rendah kepada orang lain, terhijab amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ahlu maksiat, kenapa bila berbuat maksiat kepada Allah Taala lagi jauh pada Allah? Nak doa rasa malu, itulah maksiat. Itulah dosa. Dosa ini dia virus. Sekali dia melekat kat kita, maka kita akan makin jauh dengan Allah. Kita akan mula rasa bersalah. Aku ni buat begini, begini. Sebenarnya itu syaitan untuk memutus asakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Tambah pula mengaji tak kena guru pula. Guru pula cakap taubat tu sekali je, dia cakap. Dah pening kawan tu. Kau kalau tak taubat, tinggal betul-betul tu tak sah taubat kau. Dia pandang tak sah aja. Maka dia tak taubatlah. Berterusanlah dia sampai meninggal dunia begitu. Jelas? Baik. Bab ni ada soalan tak? Boleh pergi Banyak khazanah ilmu. Kerana kita bukan ahli dalamnya. Sebab tu kita tak mampu nak perbahaskan lebih lanjut lagi. Saya lah. Dan ulama' menyebutkan bila satu orang dah menjadikan doa ini satu wasilah perantara dia yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah capai kepada maqamnya khauf dan raja. Raja apa pula bang? Khauf wa raja apa dia? Itulah iman. Al-iman kata Nabi baina khauf wa raja, di antara takut dan harap. Khauf, raja. Khauf itu adalah takut, raja adalah harap. Maka mereka yang memegang doanya dengan perasaan ini, so, memegang doa ni istiqamah dengan doa pada Allah dengan perasaan dia sentiasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bahas sedikit berkenaan dengan khauf dan raja. Saya tak janji untuk bahas detail tafsir, tapi secara umum. Apabila berdoa kepada Allah, kita pernah sebut awal, dan benda ni perasaan ni kena maintain di mana-mana sahaja. Di mana-mana sahaja untuk kita dapat rasa manisnya doa itu. Pertama, kena ada khauf dalam diri kita. Baik. Apakah yang dinamakan khauf ini? Iaitu takut. Secara detail kita tak nak bahas. Kita bahas umum. Ulama' menyebutkan kamu memalingkan khauf kamu kepada makhluk. Iaitu khauf kita selama ni takut kepada makhluk. Palingkan dia khauf itu kepada Khalik, pencipta makhluk tersebut. Jelas? Apakah ia makhluk? Sifat 20 dulu. Apa dia? Makhluk. Man siwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan orang. Orang ni kita boleh listkan bos kita ke, bini ke, anak ke, abang ke, semua benda manusia. Termasuklah haiwan, tumbuh-tumbuhan, termasuklah penyakit, balak dan sebagainya. Ini semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Adab kita ketika berdoa memalingkan khauf ini. Kerana apa? Doa ini kerana takut. Betul? Kita nak panjat dengan Allah ni kerana takutlah di hadapan kita ni ada beberapa perkara yang mendatangkan khauf kita kepada dia. Sebagai contoh, bapa kita sakit, kena kanser. Maka khauf kita ketika itu adalah kanser tersebut, barah tersebut. Maka bagaimana dalam doa itu nak memalingkan khauf itu, memalingkan takut kepada kanser tersebut untuk takut kepada pencipta kanser tersebut. Jelas? Ini berat ni. Nak palingkan itu. Palingkan tu. Cakap senang. Cakap senang. Maka ulama menyebutkan kerana apa? Kerana menakuti sesuatu selain daripada Allah Ta'ala itulah yang memutuskan talian doa kita dengan Allah. Selama talian itu bergantung kepada yang kita takut itu selain daripada Allah, yang kepada makhluk, maka terputuslah talian dengan Allah. Maka itu jalan doa itu tidak makbul. Jelas? Dapat? Azan. Nak azan dulu ke? Teruskan. Nak azan dulu pun boleh juga. Saudara merdu ni ada wakil nak azan. Terus baik. Maka ulama menyebutkan ketika kita ini betul fahaman kita bahawa khauf itu tidak kepada makhluk, kerana takutkan makhluk, maka ulama menyebutkan barulah betul talian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Khauf umum. Yang kedua rojak. Rojak kepada Allah. Apa dia rojak tadi? Harap, ya harap. Mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak ubah rojak kita kepada siapa tadi? Sama kepada makhluk. Tadi kita takut untuk kita elak diri. Ketakut tadi kena buang kepada yang kita nak elak, supaya takut itu hanya kepada yang boleh mengelakkan kita daripada perkara tersebut, ataupun pencipta kepada perkara yang kita tak suka tadi, kita khaufkan, kita takutkan. Maka yang kedua disebut dengan rojak, hanya mengharap kepada pencipta kepada apa yang kita rasa boleh menyelesaikan masalah takut kita tadi, yakni rojak, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada satu perkara, maka lazim kepadanya kita akan nampak benda lain pula yang boleh selesaikan takut kita tadi. Sebagai contoh, kalau sakit, harapnya kepada ubatlah, doktor dan segala spesialis yang ada di dalamnya, yang boleh mengeluarkan ketakutan tadi daripada diri kita. Maka harap kepada perkara tersebutlah perlu ditukar kepada harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dua medan yang begitu genting sebenarnya. Kalau kita berhadap dengan perkara tersebut, masalah, maka kita akan nampak dua ini. Kita akan nampak masalah tersebut, kita takutkan, dan cara selesai tersebut disebut dengan rajak, tempat kita harapkan. Maka mengharap kepada makhluk juga perlu dibuang. Yang saya sebut ni hati tau. Jangan salah faham Bukan serah je lah ustaz, duduk kat rumah. Tak boleh macam tu. Tu kita dah pembahasan lain. Ni kita adab kita ketika berdoa dengan Allah itu bagaimana? Tidak boleh ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita khaufkan dan kita rojakkan dia. Maka kenapa dengan makhluk ini tidak perlu kepada kita rojak kepada mereka, kita harap pada mereka, kerana mereka sama macam kita. Jelas? Dan biasanya kita akan berharap dengan yang sekufu dengan kita. Apa maksud sekufu? Yang sepadan dengan kita, yakni manusia juga, makhluk. Itu kita mindset dalam kepala kita, mereka juga sama macam kita. Dapat? Hasil dia apa? Kita tidak akan putus asa dan kita tidak akan salahkan
orang tersebut, kalau orang tersebut tak dapat penuhi hajat kita, apa yang kita harapkan. Sebab kita memang tidak mengharap kepada dia. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalunya putus asa kita, sangka buruk kita, tak nak jumpa orang tadi dah, tak nak kawan dah, kalau boleh tak nak tengok muka dia. Sebab kita meletakkan rojak kita kepada dia, harap kita pada dia. Ternyata tak boleh harap, Ustaz. Bukan kita yang sebut. Dah memang begitu caranya. Dan inilah tipuan syaitan di dalam keimanan. Ya, dia memang pandukan kita untuk harap kepada makhluk. Untuk apa? Untuk memusnahkan hubungan kita dengan makhluk tersebut. Jelas? Selalu tak kena macam tu? Selalu. Aku harapkan pagar. Pagar makan padi. Istilah makan tu pun ada pembahasan. Baru kita tahu banyaknya khazanah ilmu. Dan ulama menyebutkan pengharapan kepada makhluk juga. Sebab apa? Sebab makhluk ini, kalau kita mengharap kepadanya, dia juga mengharap kepada kita. Itu makhluk. Jelas? Bukan kita je nak ambil benefit dengan dia. Dia pun sebenarnya ada benefit dengan kita yang dia nak. Itulah sifat makhluk. Jelas? Sebab dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Dia tidak mukhalafatuhu lil hawadith. Tidak bersalahan. Tidak seperti Allah Subhanahu wa taala, qiyamu ta'ala bi nafsihi, berdiri dengan zatnya, tidak. Tetap ada sandarannya kepada yang lain. Jelas? Oh, ini dulu aku tolong kau, sekarang kau tak tolong aku. Tengok. Kerana rojak kita kepada dia dan merosakkan diri kita dengan dia. Jelas? Dapat. Samalah mereka yang diberi pertolongan dan memberi pertolongan. Yang memberi pertolongan pun sama. Jangan rasa pertolongan tadi daripada diri dia. Dia juga bertakluk kepada rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia perlu takut dengan apa yang dia lakukan, pertolongan tersebut. Kerana apa? Kerana pertolongan itu hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kena jelas betul-betul. Nampak? Maka inilah yang menjaga hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Sebab tak semua orang faham apa yang kita buat. Jelas? Tak mampu dia nak faham. Dan ada yang tak capai akalnya. Telah dicerita dalam Quran, Suratul Kahfi. Jelas. Banyaklah riwayat. Supaya jangan mengharap kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kedua. Kerana dia juga ada benefit kepada kita. Dan yang ketiga, para ulama menyebutkan, kalau kamu mengharap kepada makhluk, yang ketiga tadi, dia akan mengungkit pemberian tersebut. Jelas? Dan yang keempat, kalau kamu masih mengharap kepada makhluk, apa yang berlaku kepada kamu? Apa lagi? Lemahnya makhluk ni. Kecewa bang Benar. Itulah simpulannya. Kecewa. Ulama menyebutkan yang keempat ini apa dia? Bila kamu bersandar kepada makhluk dan selalu bersandar kepada dia, maka dia akan jemu dengan kamu. Itulah makhluk. Ya, boleh tolong adik-beradik ustaz. Sekali. Bagi 2 kali, 3 kali. Bagi berturut-turut. Dia lemah. Maka dia akan memandang lemah juga kepada yang lain. Maka dia akan melihat aib pula. Maka apa yang berlaku selepas itu? Sama macam kita sebut tadi. Terputus hubungan dengan dia. Maka ini kena jaga. Maka hasil doa itu mengubah khauf dan rojak kita dengan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tanya. Adakah doa kita telah mengubah khauf dan rojak kita ini? Belum. Termasuk saya. Maka kita belum doa sebenarnya. Doa dia akan mengubah ini. Sentiasa. Sebab tu Nabi sampai tahap Nabi kata, mohonlah kepada Allah walaupun sepotong roti.
Hadis sahih. Kenapa sampai tahap begitu? Kerana Nabi mengetahui khianat makhluk ini bagaimana. Jelas? Pengharapan. Kita sebut ni bab hati. Bab hati ikhtiar perlu berjalan. Ni kat surah Syakirin kita bawa bab, kita bahas bab kitab hikam. Dia faham bab takdir saja. Dah salah faham dah. Ustaz, macam mana nak ikhtiar pula ni? Ustaz cakap fahamnya seolah-olah macam kita menyerah kepada Allah Ta'ala. Tak. Sebab bab ini kita bahas itu. Dapat? Sebab tu kelas ni kena datang selalu ni. Supaya tak salah faham. Ni kan, oh ustaz ni sesat dah ni. Dia dah Jabariyah ni. Semua Allah Ta'ala je dia cakap. Dah berat, aku pula kena. Sebab kefahaman tadi bersambung di dalam setiap pengajian. Maka ulama menyebutkan segala ikhtiar kita kepada Allah itu adalah bentuk adab kita dalam doa. Itu ikhtiar. Dan tawakal di dalam doa itu apa? Khauf dan rojak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni je saya nak sebut. Di dalam doa maksus kepada Allah, pertama bila dah didasari dengan adab kita buat, itulah ikhtiar kita. Jelas? Ikhtiar kita itulah yang terbaik. Berwuduk, cari waktu yang terbaik. Macam-macam lah dengan doa Nabi, ambil yang maksur, apa yang perlu diutama, apa yang tidak perlu diutamakan. Dan bagaimana cara berdoa, angkat tangan bagaimana ni, semua kita dah bahas. Dan apa perlu didahulu doa, puji Allah dulu, kemudian Nabi, kemudian doa mak ayah, kemudian begini, dan Rabbana apa dia yang kena ada semua. Itu bentuk ikhtiarnya kita. Jelas? Dan bentuk tawakal batin kita ini, adab hati ini apa? Saya simpulkan, cerita panjang. Memang sangat panjang. Sebab disimpulan kepada perkara yang berat. Dan kita simpulkan apa? Iaitu iman itu sendiri. Apa di iman? Baina khauf wa raja. Mengubah keyakinan. Apakah keyakinan? Takut dan harap kamu itu kepada makhluk, kepada Khalik, iaitu pencipta makhluk. Jelas? Nampak semua? Ada soalan? Soalan tak? Baik, habis pembahasan kita bab ni. Garangnya. Baik. Ada soalan? Mak ada soalan, mak ada soalan, mak. Maka berhentilah berharap. Jangan letak. Dah 40 tahun dah kena tipu. Dapat pun tak perfect. Jelas? Ni pengalaman masing-masing. Oh, aku ingat dia boleh tolong semua-semua. Sama. Bukan dia. Kita ni masalah sebenarnya. Bukan dia. Dia tu dah buat yang terbaik. Sebenarnya pandangan kita. Pandangan dia, pada sudut pandangan dia, dia dah buat yang terbaik. Pada sudut pandangan kita yang tak terbaik. Ikhtiar bantuan dia adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang dia mampu. Bukan mengikut kaca mata kita, dia mampu tahap ni, dia kena buat. Tidak, dia yang mampu, bukan kita yang mampu. Jelas? Supaya tidak bertakluk itu. 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Dah bermain dalam perkara ini. Sehingga tak sedar kita terjerat dalam jenayah-jenayah akidah ini. Menduakan Allah di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah kita. Ada sesuatu benda yang kita nampak seolah-olah boleh selesai masalah. Tapi dia makhluk. Tetap kena palingkan hati kita ini supaya tidak berkiblat memandang kepada perkara tersebut, hanya memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mampu dapat malam ini, alhamdulillah. Sebab ini intipati dia. Imam Ghazali bahas panjang. Kita nak baca, saya banyak bawa kitab ni. 3 kitab bawa. Kalau nak bahas detail boleh. Tapi kita ambil simpulan dia, apa dia sebenarnya. Inilah simpulan dia. Dan kita bahaskan di sini kerana apa? Kerana kita semua berhajat kepada doa. Ada orang tak berhajat? Ada tak berhajat pada doa? Semua berhajat pada doa. Tak ada yang tak berhajat pada doa. Tak apa ustaz, saya serah aja semua. Itu dah maklum betul lah tu.
Itu pun doa juga. Sahabat, itu pun doa juga. Jelas? Allahu a'lam. Tak ada soalan Baik. Baik, kita buat amalan sedikit. Hizbul Bahar. Saya dah maklum, silap saya terlewat maklum pada Abang Syafiq untuk photostate kan. Sebab saya dah share PDF dengan dia. Saya terlewat maklum pada dia. Jadi tak apa, saya baca yang lain aminkan, boleh? Baik. Ada rezeki kita bahaskan detail apakah amalan ini dan bagaimanakah Al-Imam Hasan Syazili mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mereka Al-Imam Hasan Syazili menyusun setiap bait ini. Ini doanya di dalam Hizbul Bahar. Baik. Qadimah awal dulu, Imam Hasan Syazili Awliyaillah, antara guru kepada Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, guru kepada Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, pengarang hikam. Dan beliau adalah pengasas kepada tariqah Syazuliyah, Syazili, yang ma'ruf di seluruh dunia lah, terutama di Mesir. Dan sanad-sanad beliau ini sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ada mengambil secara khususiyah dan ada secara tasmi' dengan para masyayikh gitu. Dan sanad-sanad inilah kita jadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tak ambil berat bab sanad. Tak ada apa. Sanad ni tak ada apa. Kita boleh direct dengan Allah. Yalah. Kamu amalan banyak kan? Kita ni rasa lemah diri kita ini, dan kerana saya sebut tadi, seperti tadilah, adab kita dalam doa, khauf dan rojak tak dapat sempurna. Maka perlunya kepada sanad untuk apa? Menumpang amalan kita dengan para ulama kita melalui amalan-amalan mereka. Baik. Semua boleh tanda tangan lah. Siapa yang hafal dah, boleh baca sama-sama dengan saya. Ataupun mana yang ayat rasanya macam aku ingat, macam biasa aku baca, boleh ikutlah. Nanti kita akan buat insya-Allah kalau ada rezeki. Dan Hizbul Bahar, kalau dalam pengajar rawatan saya, sebenarnya saya akan ijazahkan selepas daripada habis pengajian 3 tahun, baru layak mengambil Hizbul Bahar ini. Kerana di dalamnya ada Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, dan ayat-ayat yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi yang menyebabkan makbul setiap hajat. Dan kalau dibacakan pada orang sakit, maka makbul, mujarrab oleh para ulama bila dibacakan kepada mereka. Termasuklah ada gangguan, segala jenis gangguan, saka, sakau, sakai, semua ada. Maka semua akan terkeluar dengan berkat bacaan hizib ini. Dan mereka yang zalim ternyata tertunduk dan juga tidak dapat memberi apa-apa mudarat kepada mereka yang mengamalkan hizib ini. Ini memang ternyata oleh para ulama kita. Baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala niyatina ya Allah wa hajatina ya Allah. Boleh sebut hajat kita masing-masing dan kita khususkan untuk Puan Suhaidah binti Mamat. Betul? Ahmad. Baik. Dan segala mereka yang sakit di dalam muka bumi ini, Allah Ta'ala beri dengan berkat bacaan kita ini, Allah beri kesembuhan pada mereka. Dan setiap pada kita yang ada masalah, Allah selesaikan, ada hutang, Allah langsaikan. Dan setiap pada kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyaknya hajat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Aliyu ya Azim, ya Halimu ya Alim. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Tansuru man tasha' wa antal azizur rahim. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخرنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على هجوء أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا مجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الهجور الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للتول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين